kita kena kutip tu. Lepas tu kita pergi basuh dekat paip air. Sebab apa? Takut kita kutip tai kambing, tai unta. Jadi bila basuh air, dia relai. Oh, ini bukan batu. Maunya batu. Kan? Batu kita basuh tu memang nampak clear batu. Dia besar-besar, kuku apa? Ni kan, cantik batu susun. Jadi kalau boleh jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jangan kalau suruh kutip anak batu. Tapi biasanya saya dengar yang terbaru ni semua diberi anak batu. Tabung haji sedia pula semua orang nah. Semua. Sebab dia akan bagi bentuk plastik hamparan ataupun tikar bagi. Ada lagi kadang-kadang setengah tu ada dapat payung. Kan? Kadang-kadang kan. Jadi setengah tu bagi batu semua. Anak batu dia bagi semua. Jadi bila bagi anak batu di Mekah clear, tak payah tuan-tuan turun hanya berehat, letak tikar tu berehat je lah. Nak semayang, baca Quran, nak tidur semua berehat, tunggu. Saat lagi datang bas. Sekali lagi ambil pula kita bawa ke Mina. Ya. Dia Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi bas tu daripada Arafah bawa kita tak di Muzdalifah, di jalan lah. Lepas tu kita duduk situ. Sekali ada pula bas datang, ambil kita Muzdalifah bawa pergi Mina. Itu cerita dia. Jadi kutip batu tu pastikan batu. Jangan pilih batu besar-besar. Ini nak puas hati ni ambil batu tu dia. Orang bawa relax ya, dia bawa siapa? Batu. Nama pun batu. Iyalah batu. Orang lain bawa batu relax ya. 21 tu dia besar-besar ni. Separuh penumbuk tu dia bawa. Nak baling apa? Ni syaitan siap lah dia kata. Kan. Tengok baling-baling kena kepala kawan. Dia berdarah kawan. Jadi tengok, jangan baling tu hantam baling saja. Tengok betul-betul sasaran tu. Sebab saat ni baling terlajak pergi belah sana, kan? Tak kena tiang tu, dia melencong sikit pergi belah sana. Kuat sangat balingan, kena kawan belah sana, kan? Mai ke depan, boom. Aduh, kan? Satu cerita pula. Jadi bukan kita jadi ibadat, kita jadi buat naya kat orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tengah ceramah haji. Jadi itulah kedudukan, tuan-tuan ya. Itulah kedudukan melontar dengan batu. Tujuan tidak terpesong selain melontar. Saya dah bagi tahu dah tadi cerita dah. Hendaklah melontar dengan tangan. Saya dah bagi tahu tadi guna tangan kiri atau kanan terpulang. Kalau biasa kerja semua tangan kanan lah. Tangan kiri ni mungkin lemah ataupun tak boleh nak menuju sasaran yang baik. Guna tangan yang kanan lah. Okay? Tangan. Cukup 7 biji dengan yakin. Ini saya ulang lagi banyak kali dah. Cukup 7 biji dengan yakin. Kalau tak yakin, lebihkan. Ulang banyak kali dah. Jangan esok tanya lagi. Kalau saya baling sampai 9, boleh tak? Aduh, dah bagi tahu dah. 7, kalau tak yakin balik 8 atau 9. Saya baru ni, saya naik skuter, tawaf. Saya kata kat tuan-tuan kan, dia punya insting. Dia punya rasa dalaman kita tu, dia tak macam kita tawaf betul-betul di depan Kaabah tu. Macam mana tak tawaf tu? Kita tawaf depan Kaabah tu, kita berjalan, kaki duduk tengah berjalan tuan, sambil kita berzikir tu kata. Kita naik motor, satgi ada orang nak langgar kita pun ngelak. Naik motor kan. Dia jadi letih pun tak. Jadi syok je naik motor sambil tawaf, zikir juga, zikir terlelap. Nak langgar orang. Dia lain tawaf jalan kaki mana mau terlelap, takkan jalan kaki pun nak terlelap kan. Jadi dia lain, tuan-tuan. Maka bagi saya lah, kalau tuan-tuan boleh tawaf jalan kaki lah. Kan, itu usut tu tawaf. Jadi melontar ni melontar betul-betul dengan yakin 7. Jadi saya kata tadi bila pakai motor tadi, ada ketikanya saya terpusing. Anak saya panggil, ayah, saya pun terpusing. Lepas tu Allahu Akbar. Dengar panggil anak, panggil siapa, anak suruh berhenti sekejap, kan? Dia kata berhenti dah cukup 7. Lepas tu saya pun pusing, dah jalan. Saya buat sampai dia, lepas tu anak saya, dia pun kata, ayah sampai berapa kali ni? Kami tunggu sampai 9. Lantaklah, mentang-mentang dia kata naik motor, dia buat sampai 9 kali. Dia tak tahu tadi ada 2 kali, saya rasa tak berapa sedap hati tadi. Takut terlari, bahu ni mesti bahu tu betul dengan
bahu kiri ni dengan Kaabah, dah lari, saya tambah lagi 2 untuk meyakinkan saya supaya tawaf saya tadi betul-betul sempurna. Macam tu juga tuan-tuan, buat balingan 7 kali tu, pastikan sempurna. Ya. Okey, melontar dengan gaya melontar, betul-betul dengan gaya seorang yang melontar. Okey. Melontar ketiga-tiga jamrah. Okey, yang ketiga-tiga jamrah tu tuan-tuan tengok, waktu afdal dia selepas gelincir matahari 11 Zulhijjah waktu zuhur. Itu dia bagi tahu yang tu waktu afdal. Okey, waktu diharuskan selepas terbit fajar 11 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Mana sebab tu saya kata lepas subuh pun dah ada orang pergi dah. Yang waktu duha pun ada orang pergi, sampai waktu petang pun ada orang pergi. Jadi tu kedudukan, terpulanglah. Waktu mana? Sampai kadang-kadang dekat nak malam pun ada orang pergi lagi. Tak ada masalah lah. Untuk 11, untuk 12 besok pun lagu tu, untuk 13 pun lagu tu. Tapi untuk nafar awal dia ada cara di sikit. Okey. 12 waktu afdal dia selepas gelincir matahari 12 Zulhijjah waktu zuhur, waktu diharuskan selepas terbit fajar. Sama, lepas terbit fajar 12 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Tu saya kata tadi, dekat nak maghrib dah, dekat tu kenapa ada orang pergi lagi? Janji sebelum terbenam matahari. Jadi 12. 13 besok pun macam tu juga kedudukan masa dia untuk melontar. Okey. Melontar di Jamratul Sughra, Wusta dan Kubra. Itu nama dia. Sughra, Wusta dan Kubra. Okey tuan-tuan. Hari tasyrik, hari tasyrik, hari tasyrik. Hari tasyrik pertama, kedua, ketiga. Jadi hari melontar 11, 12 dan 13 itu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik. Sebab itu kita raya haji di sini kita kata berapa hari boleh sembelih korban? Hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari raya dan hari-hari tasyrik. Sebab itu sampai raya yang keempat, kita buat lagi korban. Pagi itu ada lagi orang buat korban. Raya keempat, takbir raya, masih takbir lagi. Pasal apa? Pasal hari-hari tasyrik. Ada lagi. Baik, tuan-tuan tengok, melontar tu dimulai dengan Jamratul Sughra, kemudian Wusta, kemudian Kubra. Daripada dia tunjuk Sughra, Wusta, Kubra. Kecil, pertengahan, besar. Bahasa Melayunya. Bahasa Melayunya. Jadi tapi dia tak panggil lah kecil, pertengahan, besar. Dia panggil Sughra, Wusta, Kubra. Okey. Tengok tuan-tuan, itu yang dekat tu. Mereka dapat melontar dengan keadaan dekat. Tak apa ramai, dekat. Dia senanglah nampak batu tu dibaling. Batu tu dibaling, kena tiang tu, masuk dalam lubang tu. Atau terus masuk ke dalam lubang. Nampak. Biasanya dia berbaling ke tiang, pum, pum, jatuh. Pum, pum, jatuh lubang. Pum, pum, jatuh lubang kan. Jadi masuk dalam kawah tu. Yang dikatakan jamrah tu. Masuk di situ ya. Suasana jemaah haji berjalan di jamrah untuk melontar pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah berpakaian biasa setelah tahallul awal. Tengok dia pakai pakaian biasa. Iyalah. Lepas Jamratul Kubra yang mula-mula dulu sampai ke Mina, depa lontar Jamratul Kubra 7 biji, lepas tu balik kemah gunting. Jadi bila lepas gunting, tuan-tuan dan puan, depa dah boleh tukar pakaian biasa. Dah melepasi pantang larang yang pertama, tahallul awal. Itu pakai pakaian tu. Jadi tak ada dah pakai pakaian ihram. Okey. Ya. Melontar ketiga-tiga jamrah. Okey, kaedah wakil melontar. Okey, yang ni kena bagi faham. Ini kalau tak faham nanti ditanya esok ditanya. Dia keliru. Pertama, sebelum mewakilkan orang lain untuk melontar, pastikan telah dirujuk kepada pegawai perubatan dan pembimbing ibadah haji. Dia ada pegawai perubatan yang ditugaskan, kena bagi tahu dulu. Kata makcik ni tak boleh nak pergi melontar. Sebab dia apa dia? Sebab dia demam teruk. Dia sangat lemah. Contohnya. Dia demam. Dia nak tidur ya. Orang panggil pun dia bangun sikit. Makan pun tak makan lah. Orang panggil makan tak lalu nak makan. Minum pun minum sikitnya, tak boleh dah.
minum, makan lebih muntah. Dia demam teruk. Macam mana? Jadi dia sangat lemah, maka dia tak pergi melontar boleh. Dia boleh wakilkan kepada orang lain atau mengupah orang lain. Tapi kalau setakat anak sendiri, takkan upah juga kan. Jadi kalau orang lain tu dia upahlah orang lain. Tapi anak sendiri, dia wakilkan kepada anak. Mak saya pun pernah di sana, dia tak larat sangat waktu tu, maka dia wakilkan kepada saya. Saya bagi tahu kepada ni pegawai tabung haji, dia kata okey Ustaz, boleh Ustaz. Kalau dah terlampau lemah, boleh wakilkan. Tapi dia kena lafazkan kepada saya tu bila? Pada hari tersebut selepas terbit fajar. Mana dah masuk waktu baru dia kata, saya pesan kat dia, mak cakap, saya kata, saya wakilkan kepada kamu untuk melontar bagi pihak mak pada hari ini. Dia wakilkan kepada saya, jadi saya terima wakil mak untuk melontar ketiga-tiga jamrat pada hari ini. Saya terima. Jadi saya bawa lah anak batu lebih. Maknanya untuk saya 21, saya tambah lagi 21, saya bawa. Saya lontar untuk saya dulu. Ulang balik. Saya lontar untuk saya dulu habis. Saya lontar saya ikut jalan tu, saya pusing balik di sana tu, baru masuk balik. Dia tak boleh lontar 3, lari ikut tepi tu juga. Tak boleh. Bahaya, dia tak bagi. Polis yang jaga tu tak bagi. Kita lontar surah, jalan 200 meter, kita lontar wusta, jalan 245 meter, kita lontar kubra. Jalan, ikut jalan keluar dia, dah sampai jalan ada pertemuan di sana, baru kita masuk balik jalan masuk. Gitu. Dia tak boleh lari itu bertembung, tak boleh. Jadi saya lebih sikit kerja, terpaksa untuk settlekan mak saya punya tadi. Okey. Melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakilkan orang lain. Jika menerima wakil orang untuk melontar, perlu mendapat persetujuan dan keizinan orang yang diwakilkan terlebih dahulu. Kena dapat persetujuan. Maknanya dia mewakilkan kepada kita betul-betul. Kalaulah duduk jauh, dia duduk kemah perempuan, tak boleh jumpa, dia telefon kita. Dia kata, mak tak boleh pergi ni. Mak nak bangun berjalan pun tak larat ni. Mak wakilkan kepada kamu untuk melontar bagi pihak mak. Saya terima wakil mak. Wakil yang mak wakilkan ni untuk saya buat bagi pihak mak. Okey. Kena clear. Gitu ya. Jangan wakil atau wakil tak mau, betul-betul clear. Dia dapat daripada mulut mak dia dengan WhatsApp pun tak apa. Dapat daripada WhatsApp ataupun dengan phone pun tak apa. Okey, dia pun pergi. Biasanya itulah sebab perlunya kita ada sampai di Saudi, kita pun beli SIM card Saudi. Tuan-tuan ya. Kalau kita beli, kalau kita nak WhatsApp, ada internet, boleh pakai nombor Malaysia, boleh pakai. Kita tak ada SIM card Saudi. Tapi internet ada. Sebab itu kalau paling kurang beli kad untuk masuk internet, kita pakai. Ataupun tuan-tuan payah tuan-tuan pergi kat telco tuan-tuan sini, ataupun syarikat handphone tuan-tuan sini, tuan-tuan pergi buat roaming. Bagi tahu dia nak daftar untuk buat roaming. Roaming tak banyak pun. Saya tanya dia yang buat roaming tu, dia kata tak ada, duduk 2 minggu buat roaming 100 ya dia dah. Bayar 100, dia buat roaming. Dia setting untuk duit itu saja. Sebab dulu ada orang pernah kena sampai 1000. Tak kena gaya roaming ni, dia kuat makan duit kan. Jadi dia buat roaming, ada cara dia pergi syarikat dia tahulah, dia buat setting. Dia kata dia bagi tahu dalam masa berapa tuan-tuan pergi sebulan berapa. Dia kata okey sebulan 100. Tuan-tuan roaming lah. Tuan-tuan nak urusan nak telefon kampung senang apa senang. Ataupun nak payah-payah sangat pergi sana, beli SIM card di sana, masuk keluarkan SIM card kita. Saya pergi sana ya, saya pergi sampai saya beli anak saya, bini saya beli SIM card Saudi. Saya ambil nombor mereka semua, saya simpan dalam saya. Jadi saya senang, mereka duduk di masjid, saya pun call. Call di sana, memang mudahnya call menggunakan nombor Saudi. Jadi bila pergi sana semua masing-masing beli nombor Saudi, tapi simpan nombor kawan tu, nombor Saudi tu dalam handphone kita, call lah. Sebab saya memang terpaksa buat sebab urusan dengan petugas ni umrah ni kan. Sebab saya banyak urusan, jemaah hilang lah, itulah inilah, apa-apa pun saya kena segera kontak
petugas-petugas semua di Mekah, Madinah. Jadi saya mau sampai sana, saya beli SIM card, masuk siap-siap, senang. Ini tak banyak. Isteri saya pakai 35 rial, cukup 2 minggu. Kalau tuan pakai duduk sebulan, sebulan lebih 50 rial, cukup sebulan lebih untuk SIM card. Jadi kalau tak pandai pasang, bagi kedai pasang lah. Itu senang. Kan? Kena tahu kedudukan ni semua, kena tahu. Sebab saya ni tak beli di Malaysia boleh tak? Boleh. Tuan-tuan siapa nak tolong masuk kan? Tuan-tuan beli di airport, beli SIM card masuk sendiri. Masuk lah kali call tak boleh, apa tak boleh. Lebuh duit 50 rial. Jadi saya dah melalui semua pengalaman ni. Itu sebab saya berani bercakap. Pergi dekat sampai di Mekah tu, tengok depan tempat jual tu, nah, handphone, hang tolong masuk depan mata aku, 50 rial. Nah, masuk. Dia pun masuk apa semua. Kita tengok. Dia call sendiri. Okey, sudah boleh pakai dia. Boleh pakai. Okey. Hanya boleh diwakilkan lontaran apabila masuk waktu melontar pada hari tersebut, kecuali bagi jemaah haji sakit yang sukar untuk bersamanya. Kerana berada di tempat lain, lontaran yang diwakilkan awal sebelum masuk waktu adalah tidak sah lontaran, kecuali bagi kes pesakit yang berada di tempat lain seperti di atas. Jadi sebab itu kena pastikan pada hari tersebut baru kita wakilkan kepada orang yang nak melontar untuk kita. Okey? Kalau contohnya dia nak pergi melontar pukul 2 petang, dia bagi wakil selepas, senang cerita, selepas terbit fajar, selepas subuh. Pukul 7 pagi dia bagi mandat ataupun dia menyatakan, saya wakilkan kepada kamu untuk melontar bahagian saya. Pukul berapa? Pukul 7. Bila? Sehari petang pukul 2. Sah tak? Sah. Jadi hari itu. Baik. Boleh mewakilkan lontaran melalui telefon, SMS, messaging, dengan syarat kedua-dua pihak maklum dan faham akan maksud yang dihajatkan. Jadi kedua-duanya faham maksud apa yang nak diberitahu tu, okey. Jadi kena faham, sama-sama faham. Okey. Baik, syarat-syarat nafar awal. Ini cerita dia nak nafar awal. Nafar awal ni apa dia? Balik ataupun meninggalkan Mina pada sebelum terbenam matahari 12 Zulhijjah. Okey, saya ulang balik. Meninggalkan Mina, sepatutnya kita duduk 11, 12, 13. 13 tu semua balik. Tapi cerita dia balik sebelum terbenam matahari 12 Zulhijjah. Mana dia tak tidur malam 13. Dia tak tidur malam 13. Jadi dia balik pada 12. Artinya 2 malam saja dia tidur. Itu nafar awal. Tapi dia ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Saya beritahu syarat dia. Dia bukan boleh balik gitu saja. Dia ada syarat nak balik awal tu 12 Zulhijjah tu. Pertama, syarat dia mesti sebelum terbenam matahari. Syarat kedua, dia mesti qasad, niat yang dia tu nak buat nafar awal. Yang ketiga, dia mesti tak ada berazam nak patah balik. Kalau dia balik, esok dia nak mai balik, tak boleh. Tak boleh gitu. Dia mesti meninggalkan terus bumi Mina tu. Mana kalau tahun depan pula dia nak mai lagi, nak buat haji lagi, itu tak ada masalah lah. Cerita haji pada tahun tersebut. Okey. Telah menyempurnakan lontaran ketiga-tiga jamrah pada 11 dan 12 Zulhijjah. Itu dia. Syarat dia lagi. Yang pertama tadi, itu syarat dia. Tak nampak. Okey, sorry. Yang pertama, telah sempurna bermalam di Mina pada malam 11 dan 12. 2 malam dia sempurna. Yang kedua, dia sempurna melontar pada 11 dan 12. 3 jamrat. 11? 3 jamrat, 3 jamrat. 3 jamrah lah. Dia melontar pada 3 jamrah tu pada 11. Esok 12, 3 jamrah tu dia melontar 7. Sempurna. Jadi baru dia boleh balik pada petang 12 Zulhijjah tu. Okey. Berqasad untuk melakukan nafar awal. Maknanya dia niat.
dia memang nak buat nafar awal. Selepas melontar kubra tetapi sebelum melintasi sempadan Mina. Makna selepas dia buat melontar jamratul kubra, dan sebelum dia meninggalkan Mina, dia ada niat qasad. Yang keempat, meninggalkan Mina sebelum maghrib pada 12 Zulhijjah. Sebelum maghrib tu samalah dengan saya sebut tadi, sebelum terbenam matahari. Jadi dia kena meninggalkan Mina tadi, pada sebelum maghrib atau sebelum terbenam matahari. Dan yang kelima, tidak berazam untuk kembali lagi ke Mina. Jangan dia sampai-sampai Mina, dia berasa nak mai balik, dia patah balik. Kawan aku ada sana, bapa aku duduk di Mekah, baik aku duduk dengan kawan aku. Nah, jangan. Tak ada. Nafar awal dia tak boleh dah. Dia balik sampai di Mekah, dia duduklah di Mekah. Walaupun kawan dia tak balik lagi, kawan dia esok baru balik, itu cerita kawan. Dia bukan nafar awal, dia nafar sani. Okey. Itu nafar awal. Siapa tak faham nafar awal, angkat tangan. Dia tak faham lagi apa ni nafar awal ni. Saya ulang balik, nafar awal ialah dia balik awal sikit. Senang bahasanya. Orang balik 13, dia balik 12. Balik ke mana? Balik ke Mekah. Dari Mina balik ke Mekah pada 12, ataupun bahasa lain dia meninggalkan Madinah, dia meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Nafar awal. Nafar sani, mereka yang meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah. Itu ya beza dia. Istilah nafar awal, nafar sani itu. Itu ya beza dia. Okey. Siapa yang boleh nafar awal? Semua orang boleh nafar awal. Tapi sebaik-baiknya biarlah nafar sani. Tetapi untuk Malaysia, dia panggil untuk buat nafar awal ni untuk orang yang terpaksa balik awal sampai Mekah pada 12 Zulhijjah tu, dia dah boleh tawaf, dia dah boleh sa'i, dia dah boleh packing bag. 2-3 hari dia akan terbang balik ke Malaysia. Siapa dia? KT1, KT2, KT3, KT4, KT5, KT6. Lagi orang yang dia mengadu hal, dia telefon, dia sembang ayam, dia panggil dia balik dah. Ayam dia panggil, kucing dia duduk miau miau, tuan bila nak balik, lapar ni tuan tak ada. Contohnya. Jadi dia kata tak boleh duduk dah. Saya teringat kucing saya Tommy tu, sebab dia memang manja dengan Tommy. Jadi dia nak balik sangat dah. Kan? Orang duk kalut nak buat ibadat, buat PHG, dia duk kalut Tommy dia. Baliklah Tommy hang nak sangat. Itu kedudukan. Ada. Ada orang tu. Ada tak orang yang balik lewat daripada sepatutnya? Ada. Siapa dia? Perempuan yang dia uzur. Duduk-duduk di Mina nak pergi Mekah, nak tawaf, dia uzur. Dia uzur. Dia pun teringat. Dia biasa uzur 15 hari. Dia pun bagi tahu kat tabung haji, macam mana saya ni. Saya ni biasa uzur 15 hari. Sekarang berapa hari dah? Baru 2 hari. Okey, tabung haji pun adjust. Awak punya balik sepatutnya sampai di Mekah 4 hari lepas tu balik. Tunda balik awak lagi 10 hari sampai settle awak punya uzur dah settle, baru awak boleh tawaf, boleh sa'i. Suami pun diberi untuk tunda bersama. Jadi tempat dia nak balik kosong, siapa nak balik? Tadi pak cik teringat Tommy boleh balik. Itu yang pak cik tadi lambat lagi balik tu. Tapi Tommy dia telefon Tommy, dia duduk sembang dengan Tommy dia. Tommy duk ngau. Dia kata balik dah. Tommy duk panggil dah dia. Jadi dia balik dah. Macam itulah kedudukan. Orang nak duduk lama di Mekah, dia tak mau duduk lama. Jadi tahun depan dia pergi lagi Mekah, bawa Tommy dia pula. Aduh. Ni saya cerita ni tu semua ada tuan. Ada setengah tu dia tak boleh lama tuan. Dia duduk, dia tak ada apa. Orang lain duk sibuk shopping, dia tak minat shopping. Kan? Dia teringat ayam itik dia. Aduh, kan? Dia teringat kerbau dia. Dia bagi anak dia jaga. Anak dia telefon, bapak kerbau terjun ni pula kolam pula tak mau naik-naik. Alamak, dia pun sedih kan, pasal kerbau tu pun merajuk tuan dia tak ada. Jadi dia nak cepat balik kan. Kalau tuan dia ada, dia memang cepat naik. Jadi macam-macam lah tuan. Manusia. Kita yang tak ada apa, dia tak ada apa. Orang yang ada macam-macam apa tu, macam-macam. Ada setengah tu bukan pasal itu, pasal bisnes dia. Jadi dia nak balik awal. Baliklah awal. Kalau ada tempat balik awal, dia balik lah. Kan? Sebab anak dia telefon,
kelapa sawit ni banyak sangat dah ni. Dah jual berapa tan dah ni. Kalau bapak tak balik, saya balon duit dia semua. Dia kata, terbelik bujik mata dia. Dia pun minta balik awal. Anak dia nak ambil dekat 10 tan dia jual. Duit tak ambil lagi. Bapak nak balik ke? Dia nak ayun duit. Dia balik setan sekarang berapa? Setan sekarang berapa ni, makcik? 800 tan sekarang ni. 600 tan. 600 tan. Betul ya? Siapa kelapa sawit? Tuan, betul? 600. 10 kali 6, 6,000. Eish. Balik 6,000 motor baru. Baik. Takrif nafar sani. Nafar sani terjadi apabila selesai melakukan amalan wajib di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah dan melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maknanya memang diduduk di Mina 3 hari 3 malam. Dia duduk di Mina betul-betul 3 hari 3 malam. Dia melontar di jamrah tu, ketiga-tiga jamrah 3 kali dia pergi. 11 dia pergi melontar Sughra, Wusta, Kubra. Esok 12 dia pergi melontar 7, 7, 7 Sughra, Wusta, Kubra. Hari ke-13 dia pergi lagi melontar Sughra, Wusta, Kubra 7, 7, 7. Habis lengkap. Yang tu nafar sani. Jadi tuan-tuan bayanglah diri nak buat nafar sani kan nafar awal. Nafar sani lah majoritinya. Nafar awal ni semua bila diminta supaya berangkat meninggalkan Madinah pada 12 Zulhijjah. Yang tu disuruh oleh tabung haji dibuatlah. Kalau tak semua nafar sani. Walaupun hati tak rasa tak selesa. Pasal apa? Pasal duduk di Mina dengan keadaan bilik air sikit. Nak masuk kena beratur lah. Di rumah dia boleh duduk dalam bilik air 2-3 jam. Di sana tak boleh. Kan? Tidur, sempit, nak guling-guling tak boleh. Dia kena sabar. Semua itu adalah dalam keadaan beribadat. Okey. Itu dia suasana masa. Waktu ibadah haji, tuan-tuan tengok. Yang ni kalau tuan-tuan boleh faham, memang cantik lah. Pertama sekali, waktu kita tengok wukuf daripada lepas Zuhur 9 Zulhijjah, dia boleh sampai fajar 10 Zulhijjah. Tetapi tuan-tuan dah sampai di